Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita mulakan dengan bidang adab. Kita mulakan dengan bidang adab. Baiklah, untuk hari ini 20 hari bulan 6 2021, tajuknya ialah berjual beli dengan berhemah. Okey, kita lihat gambar ni. Ini keadaannya berada di kantin sekolah. Jadi berlakunya di kantin sekolah ialah berjual beli. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Okey, kita lihat apakah pengertian jual beli. Pengertiannya ialah jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaatnya. Maksudnya mesti ada akad, iaitu jual, akad jual dan akad beli. Okey, dalilnya, apakah dalil naklinya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, apakah hukum jual beli? Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Seterusnya, kita lihat apakah adab-adab penjual. Pertama, mesra dan mudah senyum. Maksudnya apa? Pertama, penjual hendaklah mesra dan mudah senyum. Yang kedua, penjual hendaklah jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Okey, ini ialah adab penjual. Kita lihat adab pembeli. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Yang kedua, tidak
membeli barang yang haram seperti arak, dadan atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Yang kelapan, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Okey, itu dia adab penjual dan adab pembeli. Seterusnya kita lihat apakah contoh yang kita boleh ambil daripada akhlak Rasulullah SAW dalam berjual beli. Pertama, Rasulullah SAW bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah SWT merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Ya. Kedua, apakah akhlak Rasulullah? Jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Di mana kisahnya seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah SWT menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Baiklah, lihat apakah kepentingan beradab ketika berjual beli. Pertama, individu. Pertama, mendapat pahala. Individu tersebut akan mendapat pahala dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Manakala kepentingan dalam masyarakat pula, imej Islam akan terjaga, hidup aman, damai dan sejahtera, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Manakala kepentingan kepada negara pula ialah negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Negara menjaga kestabilan ekonomi negara, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Itulah kepentingan adab berjual beli. Jadi untuk menjawab soalan ni, Ustaz nak kamu tuliskan notanya ialah pertama, pengertian jual beli, kemudian tuliskan adab penjual. Tuliskan adab penjual. Tulis 3 sahaja adab penjual. Kemudian adab pembeli, tulis 3 sahaja adab pembeli. Kemudian kamu tulis contoh
Rasulullah dalam berjual beli. Contoh akhlak Rasulullah dalam berjual beli. Tuliskan bertolak ansur, jujur amanah, dan juga menunaikan hak oleh dengan sempurna. Kamu tulis dia punya poin penting saja. 1, 2, 3. Keterangannya tidak perlu ditulis. Okey, tuliskan dalam buku ulum. Tuliskan dalam buku ulum. Ustaz ulang balik. Pertama, kamu tulis pengertian berjual beli. Kemudian tuliskan dalil dia, dalil nakli dia, dalil nakli. Kemudian kamu tulis adab penjual 3 sahaja. Pilih yang mana ni? 3 sahaja adab penjual dan 3 adab pembeli. Pilih yang mana? 3 adab pembeli. Kemudian tuliskan contoh akhlak Rasulullah SAW dalam berjual beli. Tuliskan poin yang penting saja, iaitu bertolak ansur, jujur dan amanah, dan menunaikan hak orang lain. Okey. Seterusnya kita pergi ke hukum tajwid untuk bidang Al-Quran. Okey. Okey, dalam bidang Al-Quran hari ini kita akan belajar tentang hukum tajwid. Pertama, hukum mad silah qasirah. Ini telah diterangkan pada pelajaran yang lalu. Hari ini Ustaz akan ulangkan, ulang saja bacaan mad silah qasirah dengan bacaan mad badal. Okey, kita lihat apakah dia mad silah qasirah. Mad silah qasirah ni ialah hak dhamir yang berbaris dhammah. Hak dhamir yang berbaris di hadapan, atau kasrah. Hak dhamir yang berbaris di bawah, kasrah. Bertemu dengan huruf berbaris, huruf bertemu dengan huruf yang berbaris. Baris sama ada baris atas, bawah ataupun hadapan. Sebelumnya juga huruf yang berbaris. Okey. Sebelum ni mesti ada hurufnya berbaris bi'ibadihi. Okey, bi'ibadihi. Dal di bawah. Okey. Maksudnya sebelum dan selepas mestilah ada huruf yang berbaris. Baris sama ada baris bawah, baris atas, baris depan. Okey. Bacaannya dibaca dengan 2 harakat, seperti mad asli. Okey, kita lihat contohnya. Ha berbaris dhammah. Okey. Faja'alahu ghusaan ahwa. Okey, kita tengok mula ha berbaris kasrah. Fa akhraja bihi minas samarat. Okey, 2 harakat saja. Baiklah, untuk mad badal, kita lihat apakah maksud mad badal. Mad badal ialah hamzah kedua, 2 huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah. Maknanya di sini sepatutnya ada 2 hamzah, tetapi hamzah kedua ditukar kepada huruf mad, dibaca dengan kadar 2 harakat. Asalnya ada 2 hamzah tetapi ditukarkan kepada huruf mad. Huruf hamzah berbaris atas ditukarkan hamzah yang satu lagi kepada huruf alif, manakala hamzah yang berbaris hadapan ditukarkan kepada huruf waw.
Hamzah yang berbaris di bawah pula ditukarkan kepada huruf ya. Jadi semuanya dibaca dengan 2 harakat. Baiklah, kita baca yang pertama. Amanna billah. Hamzah berbaris di hadapan, manakala Hamzah berbaris di atas, manakala Hamzah berbaris di hadapan. Man uta man utiya. Seterusnya Hamzah berbaris di bawah. Li'ilafi Quraisy. Jadi huruf-huruf mak badal ni, huruf maknya dibaca dengan 2 harakat, yang pada asalnya hamzahnya ada 2, tapi ditukarkan kepada huruf mat. Asal kalimah, lihat sini. Adama uti. Ada 2 hamzah. Uti. Tengok. Imana. Ini asal kalimah dibaca menjadi kalimah ini. Untuk latihan bagi hukum tajwid, Ustaz nak kamu jawab dalam link yang Ustaz berikan. Baiklah, untuk menjawab bagi tajuk mat silah qasirah, Ustaz ada bagi link dekat dalam Telegram. Kamu klik dan Ustaz nak kamu tentukan bacaan mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Dalam buku teks tidak ada diterangkan tentang mat silah tawilah. Di sini Ustaz akan memberitahu bagaimana kita untuk menentukan mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah bacaannya 2 harakat, bacaannya 2 harakat. Manakala mat silah tawilah bacaannya 4 atau 5 harakat. Bila ada baca lebih pada 2 harakat, dia akan ada tanda baris panjang macam ni. Itu beza dia. Jadi kamu pilih sendiri, cari sendiri yang mana satu mat silah qasirah, yang mana satu mat silah tawilah. Masukkan kat dalam kotak yang disediakan ni. Kamu jawab, kemudian dah siap, finish, kemudian hantar dekat Telegram. Jadi Ustaz rasa itu saja. Manakala untuk Jawi, bahagian Jawi, Ustaz harap kamu tuliskan tulisan khat dalam buku khat 3 muka surat. Tuliskan 3 muka surat dalam buku Jawi, buku Jawi, buku tulis Jawi. Itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang Ustaz terangkan dan juga Ustaz terangkan kepada kamu tu, kamu manfaatkan dan juga buat kerja yang cikgu ataupun ustazah yang suruh pada kamu siapkan. Jadi segala apa yang kamu buat itu, kamu tunjukkan buktinya hantar dalam Telegram. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.